pengawal keselamatan didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 3 pertuduhan mengaku sebagai Sultan Melaka dan memperdayakan seorang lelaki membayar RM2,100 bagi mendapatkan persalinan di Raja Melaka. Dia didakwa menipu Poniran Sumardi 55 tahun dengan mengaku sebagai Sultan Melaka dan boleh menolong mendapatkan persalinan di Raja Melaka sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang tunai berjumlah RM2,100 dalam kejadian pada Mei lalu di sebuah rumah di Taman Pelangi Indah, Johor Bahru. Mahkamah mengenakan jaminan RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, peguam tertuduh merayu ikat jamin lebih rendah kerana anak guamnya perlu menyara 2 isteri dan 16 anak dengan pendapatan RM1,800. Jika bulan lalu tular di media sosial seorang lelaki mengaku dirinya sebagai Sultan Melaka dengan gelaran Sultan Mansur, kini muncul seorang lagi individu turut mengaku sebagai pewaris Sultan Melaka. Individu berkenaan yang menggelar dirinya sebagai Sultan Tuan Shah di laman sosial Facebook mendakwa sebagai keturunan Sultan Mahmud Shah ke-11 selain turut mencabar mana-mana pihak untuk membuat laporan polis sekiranya benar dia melanggar institusi diraja. Sultan Tuan Shah mula menjadi tular di media sosial selepas memuat naik beberapa gambar berpakaian kuning diraja serta barangan kononnya milik kerabat diraja. Satu laporan polis dibuat terhadap seorang individu yang mendakwa dirinya sebagai Sultan Melaka. Laporan yang mewakili Kerajaan Negeri Melaka itu dibuat oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Masina Baki. Laporan saya dah buat, cuma kita tunggu apa siasatan yang dibuat oleh pihak polis lah. Selebih daripada tu saya tak boleh komen apa-apa. Kandungan report tu tentang apa maklumat yang kita dapatlah tentang pemasyuran Sultan Mansur Shah ketiga tu. Sebelum ini, menerusi Facebook Sultan Mansur Shah III, terdapat beberapa gambar menunjukkan pemasyuran yang diadakan 21 Oktober lalu di salah satu daerah di negeri ini. Seorang lelaki berusia 43 tahun yang mendakwa dirinya sebagai Nabi Isa ditahan polis selepas dipercayai memandu kereta klon di Jalan Tun Razak pada 4.30 petang. Suspek yang memandu kereta turut menggunakan nombor pendaftaran mencurigakan sebelum ditahan 3 anggota polis trafik. Bagaimanapun, ketika ditahan, suspek mengeluarkan kata-kata provokasi dan ancaman terhadap polis, termasuk mendakwa dirinya sebagai Nabi Isa. Difahamkan isteri dan anak suspek yang berada di dalam kenderaan itu turut ditahan bagi membantu siasatan. Diorang tak nak saya buat solat hajat Yasin lagi kalau diorang petition mahkamah. Tak nak saya. Nak Tun Mahathir. Jalanlah. Saya tak ada masalah. No more argue. I ikut diorang punya gendak. Tapi saya punya aset fully I akan bawa keluar dari Malaysia. Dan diorang mesti pay my money 1 USD daily wajib. I tak nak ambil tahu dia punya masalah. Itu diorang punya masalah. Sebab diorang sebagai orang yang berhutang mesti kena bayar. I ajak share tak nak, dia bayarlah. Saya boleh keluar dari negara ni. Indonesia pun nak. Kalau Indonesia ambil saya, dia orang duduk bawah Indonesia. Saya title saya di Perak, Raja Kecil Sulung di Perak. Atau Raja Sulung, masa tu kecil lagi. Tapi title saya dah Sultan pun. Kecil lagi dah Sultan lah. Belum beranak lagi, belum lahir lagi dah Sultan. Sebab IC saya 1603 dah ada. Lelaki mendakwa dirinya sebagai ketua negara akan disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948
Terdahulu dalam satu majlis di sebuah inap desa di parit penghulu Sungai Rambai di Jasin, individu dipercayai menggunakan gelaran Sultan Syekh Ahmad Abdul Kadir Iskandar Zulkarnain mendakwa pemilik sebenar Kerajaan Melayu dan pemerintah negara ini. Base sa mga nangyayari sa isyu ng Sabah kung saan inilabas ng National Bureau of Investigation ang rekomendasyong kasuhan ng panindigan ang kampo ni Sultan Kiram III na pag-aari nila ang Sabah. Then, huwag mong kalimutan na ako'y Pilipino rin. Mas nauna pa akong Pilipino kaysa iyo. Ang katotohanan, wala pa kayo, Pilipino na kami. Hakim memutuskan Toto Santoso dan Fani Aminadia yang mengklaim dirinya sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ini dinyatakan bersalah. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menyiarkan berita bohong serta sengaja membuat keonaran di kalangan masyarakat. Saudara, pada 14 Januari 2020 lalu, polisi menangkap Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yaitu Toto Santoso dan juga istrinya Dia Gitaria. Penangkapan dilaksanakan saat keduanya menuju markas Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung, Juru Tengah, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya, saudara, Keraton Agung Sejagat mengklaim mempunyai kekuasaan di seluruh dunia, sementara para anggotanya dijanjikan jabatan di kerajaan yang ternyata fiktif tergantung jumlah setoran yang mereka berikan. Jadilah sebahagian daripada komuniti besar channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia. Dapatkan pelekat kereta eksklusif Sulalatus Salatin sekarang. RM18 satu pelekat, harga promosi 2 pelekat kereta hanya RM30 sahaja. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Charge penghantaran kurier RM5 untuk semua lokasi. Beta adalah Tuanku Raja Nurjan Shah Abni Almarhum Yang Amat Mulia Raja Tuah Shah, adalah Sultan Melaka Darul Islam. Bukannya Sultan Melaka Negeri Bandar Bersejarah. Beta telah diiktirafkan oleh Mahkamah Agung Antarabangsa pada 25 November tahun 2013. Dengan ini beta mengesahkan bahawa beta ada memberi anugerah kepada Datuk Radha Rawi, iaitu seorang artis dari India. Wanakam Datuk Radha Rawi, Ningga Nala Mangsen, Ningga Nala Alina. Kerana itulah tuanku anugerahkan Datuk daripada Malaysia. Jangan mempersendakan anugerah-anugerah Sultan Melaka ataupun anugerah daripada Tanah Melayu Malaysia. Jadi jangan ada lepas ini isu-isu beta tak mau dengar ini. Untuk rakyat beta di seluruh dunia, walau di mana saja berada, jika nak mengenali tuanku Raja Nurjan Shah Abni Almarhum Raja Tuah Shah adalah Sultan Melaka Darul Islam. Ini adalah biografi beta yang boleh dibaca, yang boleh didapati di Pustakaan Negara. Akan dikeluarkan tak lama lagi.